Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Terima kasih Tuan Imam barisan MJK surau masjid, surau lagi tuan-tuan guru, para asatizah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita diizinkan kembali untuk kita bersua dan bertemu setelah kita cuti 5 bulan ke 6 bulan. Allah cutikan saya 3 bulan duduk hospital. Lepas tu kita puasa Raya, datang balik dah. Dia tak jemput balik lagi. Dan hari ini kita telah pun kehilangan 1 hari lagi umur kita. Dan bertambah kurang umur kita dan bertambah dekat dengan kubur yang akan sampai tak lama lagi. Soalan dah bocor. Macam mana soalan? Ya, soalan sains bocor. Soalan dah kubur pun dah bocor. Ada 6 soalan bocor. Wallahu a'lam, dia jawab, Wallahu a'lam. Dia kena jawab dengan iman dan amal. InsyaAllah kita tengok sambung perbincangan kita yang dulu, yang 5 bulan dulu. Saya ingat saya terkandung. Yang ini kita tengok hadis Nabi SAW. Awwalu salasatin yadkhuluna an-nar amirun musallat, aminun musallitun wa dhu sarwatin min malin la yuaddi haqqallahi ta'ala min malihi wa faqirun fakhurun, rawahu Huzaimah wa Ibn Hibban. Yang pertama-tama dari 3 kelompok manusia yang akan dicampakkan ataupun dimasukkan ke dalam neraka, ada 3 kelompok manusia yang mula-mula masuk dalam neraka. Yang pertama sekali, amirun musallitun, penguasa atau disebut juga dengan pemerintah yang zalim dan kejam. Ya, kalau kejam kita fahamlah, selagi tidak melaksanakan hukum Allah, zalim itu. Apa pun cerita, selagi tidak melaksanakan hukum Allah, hukumnya zalim. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hukum Allah adalah dustur, perlembagaan yang menyelamatkan manusia. Itu pertama sekali. Yang kedua, saya tak nak uraikan, bincang aja. Yang kedua ialah orang yang memiliki harta kekayaan yang tidak mahu mengeluarkan zakat ataupun tidak mengeluarkan zakat hartanya. Ada duit, tak mau keluarkan zakat, hak orang miskin. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang ni ramai orang kaya kita dia keluar zakat. Ada yang keluar sampai 300,000, ada yang keluar sampai 1 juta, alhamdulillah. Yang tak keluar, standby. Yang ada duit tapi tak nak keluar, standby. Kemudian yang ketiga ialah orang fakir atau miskin yang selalu membanggakan diri dan sombong. Dalam miskin, sombong pula, bangga pula. Ini 3 golongan yang awal-awal masuk neraka. Kemudian daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ataupun dikenal radhiyallahu anhuma, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, barang siapa yang memiliki harta yang dapat menyampaikan ke Haji Baitullah, ini Kaabah,
tetapi tidak mahu menunaikan haji, atau orang yang telah wajib baginya mengeluarkan zakat tetapi tidak mahu mengeluarkannya, kelak orang yang bersangkutan itu akan memohon jika boleh supaya dikembalikan ke dunia setelah mati. Minta tolong, ya Allah, kembalikan saya nak pergi haji, saya nak keluar zakat, tapi masa dah expired, tak boleh buat apa. Itu dikata oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia menyesal, maknanya menyesal tak habis. Kalau dapat peluang nak wajar darinya, tapi kalau masuk dalam kubur, tidak pernah lagi orang yang dah masuk dalam kubur naik semula. Tapi orang mati balik, orang mati balik semula ada. Orang mati balik, orang mati hidup balik ada. Tapi orang mati hidup semula tak ada. Itu biasa sebut kan, orang mati hidup balik, yang mati tinggal dalam kubur, yang hidup dia balik. Itu mana orang mati hidup balik. Tapi hidup semula tak ada. Kalau ada tu hantu. Kemudian maka terus ada seorang yang menyampuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan mengatakan, wahai Ibnu radhiyallahu anhuma, dengan mengatakan, wahai Ibnu Abbas, orang yang memohon untuk minta dikembalikan itu adalah orang yang kafir saja. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pun menjawab, dengarlah, aku akan membacakan kepada kamu firman Allah Subhanahu wa taala dari Al-Quran yang membicarakan hal tersebut, yaitu dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan belanjakanlah, ini keluarkanlah zakat dari sebahagian apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapakah engkau tidak menangguhkan saja kematianku sampai pada waktu yang dekat, supaya dapat aku bersedekah, ini mengeluarkan zakat, dan termasuk aku golongan orang-orang yang soleh yang ini dapat mengerjakan haji. Itu surah munafik ni memang satu surah khas untuk orang munafik. Okey, munafik ni banyak cerita dalam Quran. Sifat-sifat munafik ni, di antaranya kita apa, bila solat qam kusala, bila dia bangun sembahyang malam, kamu sembahyang isyak dan subuh ni, waktu malam ni dia memang tak datang. Datang jemaah sebab tak orang nampak, kalau nampak tak orang. Okey, tak apa. Itu cerita tentang bagaimana orang-orang yang berkelakuan begini, yang bersikap begini, akan minta keluar, minta balik, kembali ke dunia. Itu yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian orang itu bertanya pula, bilakah wajib mengeluarkan zakat itu? Kita tahulah, kalau 9 dia 30,000 berapa ratus, berkeluarkan 1/4 2.5% ataupun 1/40. 9 lah, 30,000 lebih. Ada simpan setahun pun boleh. Di sini saya tahu, sebab saya bilang sana sebelah nanti bertanya Muslim. Kemudian bertanya lagi, siapakah yang wajib atasnya berhaji? Jawab Ibnu Abbas, yang memiliki perbekalan dan kenderaan, mampu, ada kenderaan, lah ni ada duit kan, mampu pergi. Tapi jangan pergi pipinya bank, pergi loan rumah tu dia bawa balik, dia pun refinance semula. Soal letih kan, tak bayar, tak mampu, tak lagi. Juga dia ada masalah. Terus Ustaz, saya ada duit, ada POJ ni, tapi rasa nak kahwin mana, pergi nikah tu. Pergi nikah tu.
Jadi ada kadang-kadang hukum wajib tapi ada yang lebih aula pada tu. Ambil uji balik-balik pening kepala kan. Habis menikah. Insya-Allah. Habis ada masalah tu. Dan seseorang itu tidak wajib mengeluarkan zakat apabila memiliki perhiasan yang sifatnya mubah, iaitu dibenarkan untuk makainya yang tidak berlebihan. Adapun jika perhiasan itu untuk diperjualbelikan atau disewakan sebagai perniagaan, maka wajib dikeluarkan zakat. Itu biasalah kita tahu hukum PK. Kalau tuan-tuan nak tengok buka kitab fiqh min haji, memang dia rinci satu-satu. Sekarang terjemah dah ada dibuat oleh orang bahasa Melayu lah. Terjemahkan oleh Jatuh Mufti zaman Syekh Muhammad dulu. Sekarang ada berapa jilid, 7 jilid ke sini. Boleh tengok. Okey. Kemudian demikian pula wajib dikeluarkan zakat atas orang yang berniaga, sebagaimana bunyi hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, man atahu Allahu mala, siapa diberikan harta oleh Allah, falam yuaddi zakatahu, dan dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka hartanya akan diserupakan dengan seekor ular yang ganas besar. Musila lahu yaumal qiyamah suja'an aqra. Ular besar kepala gondol, ini botak dan terlalu tua. Dan 2 taringnya akan dipakaikan untuk mengoyak-ngoyakkan tubuh orang yang tidak mengeluarkan zakat itu pada hari kiamat. Lalu digigitnya dengan menggunakan kedua sudut mulutnya itu, sambil ia mengatakan, akulah hartamu dan akulah pemeliharaanmu yang kau simpan di dunia itu. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta yang diberikan Allah kepada mereka dari kurnianya dan beranggapan sifat bakhil itu baik bagi dirinya, sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka tahan dengan sebab kebakhilan itu akan dikalungkan kelak di leher mereka nanti pada hari kiamat. Surah Al-Imran ayat 180. Semua yang ada ni Allah bagi pinjam. Kalau kita ada isteri, Allah bagi pinjam seorang wanita untuk jadi isteri kita dan ibu kepada anak-anak kita. Kalau seorang suami, Allah bagi pinjam seorang lelaki bila suami dan ayah kepada anak-anak kita. Allah bagi pinjam kita ke kita. Allah bagi pinjam kita tubuh badan kita. Bila dia nak ambil, dia ambil. Bila dia nak bagi ujian, dia uji. Bila dia nak masuk ke hospital, dia masuk hospital. Boleh tahan? Tak boleh tahan. Itu dia punya kerja. Kerja kita hanya redha dan sabar di samping kita berikhtiar supaya Allah Ta'ala sembuhkan penyakit kita. Semua boleh pinjam. Kita himpun-himpun harta, boleh pinjam. Tak lama lagi dapat ke orang lain, kita mati, dapat ke waris. Ataupun beli rumah, atau simpan, tengok rumah terbakar, beli rumah baru. Ataupun kereta tayar masuk, dapat kereta tayar, boleh pinjam. Pinjam ni insya-Allah bila-bila Allah akan ambil. Kita nak bangga dengan boleh pinjam apa? Ada tuan lah. Hebat macam mana pun boleh pinjam. Tuan-tuan, sebab tu kita kadang lupa dengan boleh pinjam. Buat apa? Bukan kita punya. Faham alhamdulillah. Tak faham, kau faham sudah. Tak lagi. Tuan-tuan, saya suka cerita boleh pinjam ni. Buat tuan-tuan bayangkan, berapa ramai orang mati. Kalau tengok muka kita, dulu handsome, tak ada kodut-kodut dah, hitam, janggut hitam, rambut hitam, ikal mayang. Lah ni semua dah putih, janggut putih, serban pun putih, rambut putih, hidung pun putih. Gimana?
Tak dapat lah, dia tu berkodok sana, berkodok sini, sakit lutut sana, sakit sini. Itulah dia. Jadi kita kena sedar, kita ni hanya dipinjamkan oleh Allah Ta'ala dan akan disoal besok di akhirat. Guna pinjam, guna ke mana? Umur kita, dia akan ditanya umur guna ke mana? Untuk apa digunakan umur yang telah diberi pinjam? Bagi harta ambil ke mana? Lepas tu belanja ke mana? Okey, sambung ke tuan-tuan tak di kitab. Kemudian daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tentang firman Allah Subhanahu wa taala dari hal orang-orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat. Firman-Nya yang bunyi, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakarkan dengannya dahi mereka, lambung mereka dan punggung mereka. Inilah balasan bagi apa yang kamu simpan bagi diri kamu. Semua besok ada yang membantu kita, ada yang mendakwa kita. Ada harta yang bantu kita, ada harta yang mendakwa kita. Yang bantu kita gunakan untuk jalan Allah. Yang dakwah kita bazir. Ya, bazir kan? Tuan-tuan tengok bazir. Dulu RM10 je. Lepas tu RM12. Lepas tu naik RM1 di RM30. Dah faham kan? Dan hil. Tak bazir gitu. Sebab tu saya sekarang ni buat kempen berhenti merokok pada hari Jumaat sahaja sekarang waktu ni. Duit yang RM30 tu masuk ke surau, ke masjid, tabung gaza apa semua. Kalau 3,000 orang berhenti, banyak duit tu. Sebab Allah Subhanahu wa taala beritahu kita, kena yakin, innal mubazzirina kanu ikhwan syayatin. Orang bazir ni, dia ni suku sakat syaitan, sepupu mak mentua, dia beradik, Pak Mondo, apa? Empek Mondo. Kan, Empek Mondo. Mana tahu Empek Mondo tanya orang 9. Apa lagi? Itu yang Allah sebut dalam Quran. Jadi dengan tu besok kita akan soal tu, mana duit yang aku bagi pinjam padamu, pergi amanah tu guna untuk apa? Letih kita nak jawab. Letih. Masa tu terkedu, tak nak kata apa. Sebab mereka akan mendakwa gitu. Sebab itu saya kata tadi, ada harta yang akan membantu kita, ada harta yang akan mendakwa gitu. Ulang kita. Faham? Alhamdulillah. Tak faham? Ustaz ni tu dia dah 5 bulan tak datang, mari-mari 5 macam ni. Sekali tuan-tuan, bukan selalu. Ni bulan depan tak datang saya dah. Kan? Mana tahu kan? Tak ada jalan dulu. Yalah dah habis expired. Takut-takut ada yang pergi dulu. Pergi tak kembali lagi, macam orang nyanyi. Andai kata ada orang bertanya mengapa hanya dikhususkan seksaan itu pada dahi, lambung dan punggung saja, saya menjawab, kata Ibnu Mas'ud, sebab orang kaya itu bakhil jika melihat orang miskin lalu mukanya dimasam dan berkerut, sengaja dikerutkan wajahnya, kemudian dia mengusap-usap perutnya. Dan jika orang miskin itu datang berkatanya, lalu dia malingkan mukanya dan berpaling dengan punggungnya. Lantaran itulah nanti ia akan dihukum oleh Allah dengan siksaan besi panas pada anggota-anggota tubuh itu, sesuai dengan apa yang diperbuatnya dahulu dunia dengan sebagai orang kaya yang bakhil itu. Sebenarnya kalau kita pemurah, tuan-tuan, insya-Allah Allah akan ganti. Allah berkes. Kawan saya pernah berlaku dulu, dia betul-betul duit RM5 dia orang minta. Dia panggil RM5, tagih dia panggil RM5.
Kata saya ada RM5, ambil bagi RM5. Minta sedekah. Tak sampai satu hari, petang tu Allah bagi RM50. Ya, sebab itulah di antara disebut Nabi SAW perkara yang boleh memanjangkan umur walaupun ada pandang ulama dalam salah tu. Ialah di antaranya ialah menyambungkan silaturahim dan bersedekah. Itu ada dua pandang ulama. Yang pertama sekali kata ulama memang panjang umur. Dan ada setengah ulama mengatakan umur tak panjang, 60 tetap 60, tapi Allah gandakan lagi 60 tahun pahala dia. Ini tuan-tuan, ya. Orang yang pemurah ni dia tidak akan miskin. Orang pemurah dia tidak akan miskin, ya. Sebab dia gunakan hartanya pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Guna harta bertepat. Ya. Sambung lagi. Nabi SAW bersabda, 5 macam kerana 5 macam pula. 5 perkara kerana 5 perkara. Para sahabat bertanya, apakah 5 macam kerana 5 macam itu ya Rasulullah? Ya. Nabi SAW menjawab, ma naqada qaumul ahda illa sallallahu alaihim aduwahum. Yang pertama, tiada satu kaum yang akan menolak satu perjanjian yang sudah disepakati, melainkan Allah akan memasukkan ke atas mereka musuh mereka. Saya ulang lagi, tidak ada satu kaum yang menolak suatu perjanjian yang sudah disepakati, melainkan Allah akan menguasakan ke atas mereka musuh mereka. Dah buat perjanjian, jangan khianat, ya. Nanti musuh, Allah datangkan musuh menguasai mereka. Okey, satu. Yang kedua, wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallahu illa fasha fihimul faqr. Yang kedua, tiada satu kaum yang menghukum dengan suatu hukuman selain apa yang diturunkan Allah ke atas mereka, yakni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, melainkan Allah akan menimpakan ke atas mereka bahaya kefakiran dan kemiskinan. Fakir ini bukan mesti duit tak ada, barang mahal. Dah, dulu bawa pasar malam RM50, pakai setengah bonet. Lah ni sekali je, ya. Fakir lah tu. Barang mahal dan kemiskinan. Dulu kalau orang gaji RM1,000, togak tu 80-an dulu. Hebat gaji RM1,000 kau main tu. Lah ni RM1,000, RM1,000 je. Miskin. Dia selalu miskin. Sebab yang RM1,500 layak minta pemain di agama, minta zakat. Itu maknanya tidak hukum Allah, maka Allah datangkan kemiskinan, sama ada barang naik atau apa. Ya. Yang susah lagi pula berlakunya rasuah. Itu di antara nyebab orang miskin. Orang miskin tu miskin, yang kaya tu kaya. Contoh Allah malam. Kalau tak tepat insya-Allah betul lah. Kemudian itu kita bimbang kerana negara kita tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Kita bimbang sungguh. Yang paling penting, kita minta Allah, saya tidak bersama dengan mereka. Kalau mau nak turun bala, jangan turun ke kami. Kami tetap akan berjuang untuk menegakkan hukum di muka Allah, di muka bumi ini, ya Allah. Itu tuan-tuan minta. Saya tidak mau bersama dengan mereka. Dia nak buat, biarlah ya Allah. Saya dah cerita, dah terang, supaya kita bila turun bala ni kita tak kena. Ya. Orang ribut tu tuan, macam PD ibu, dah datang ibu masih baik tengah laut. Nampak tu pusing air. Takutlah Allah kalau marah letih. Kalau pemimpin marah, apa dia lah. Yang paling penting kita betul. Tapi kalau Allah marah, mana kita tentu. Ya, sama lagi. Cukup saya kata dulu. Kalau lebih sikit cukup.
Kemudian seterusnya yang ketiga, wa ma zaharat fihimul fahishatu illa fasha fihimul maut. Tiada satu kaum yang menampakkan dalam kehidupannya kejahatan dan perzinaan, melainkan Allah menimpulkan kata mereka wabak penyakit yang membawa maut. Tuan bayangkan, nyamuk tobang singgah ke badan kita, digigit sikit kono Aedes. Nyamuk tu dia tak ada, kan tak lama dah. Ya. Burung terbang atas udara tu terbawa home dan kita yang kono S1N1. Tikus dia kencing kat atas tu. Kita mandi ke bawah, terjun bawah, kita juga kalau kencing tikus, kita juga yang mati. Tak ada upek tu kan. Orang lain kalau babi ke Teluk Belanduk, ke Bukit Belanduk kan, kono. Ke 9 Teluk Belanduk lah, tak tahu. Ramai kono. Apa ni? JE. Sekarang ni monyet pun kono juga. Ya. Ini penyakit-penyakit yang dikatakan apabila perzinahan, kejahatan itu berluasa, diperlihatkan, ya, zina banyak. Itu yang paling jelas kan ni HIV. Tak jumpa lagi UBS. Macam-macam sahabat sebut itu lah ini takkan tak ada. Ya. Sebab Nabi dah janji. Bila janji Nabi, tuan tak boleh lawan. Janji usasan mungkinlah boleh, tapi janji Nabi, sorry. Kemudian yang keempat, wala taffaful mikyala wal mizana illa muni'un nabata wa ukhizu bis-sinin. Yang keempat, tiada sekaum yang suka menipu dalam timbangan atau takaran, melainkan terhalang mereka semua tumbuhan ini datang kemarau yang membunuh semua yang tumbuh hingga mereka kelaparan. Ya, yang ini kita banyak tengok kan. Buat flyover tu, buat bangunan, batuk simin ada 500 beg, dia tinggal 400 beg aja, bukan kurang sukatan. Buat dulu kita tengok dulu kan ada tu yang komputer, makna komputer asyik beruntung ya. Jangan sampai Allah hantar kemarau. Ya. Itu peringatan Allah gitu. Alhamdulillah kita dengan ni orang lain pun boleh rasa dengan nikmat yang ada Allah bagi kat kita. Cuma kita kena berhati-hati. Ya. Orang Malaysia lagi, orang Myanmar lagi, ya gitu. Boleh hantar ke Gaza lagi. Ni ramai boleh hantar ke Kamboja kan, korban boleh dapat. Tapi jangan sampai Allah tarik balik. Ya. Memang lagi. Kemudian yang kelima, yang akhir sekali, iaitu wala mana'uz zakata illa khubisa anhum qatr. Jadi satu kaum yang menahan keluarnya zakat, melainkan akan terhalang kepadanya turun hujan. Bila hujan dah turun tu ada something. Bila satu kaum tak mengeluarkan zakat yang ada, maka Allah Ta'ala tahan hujan. Hujan Allah punya, bukan kita punya. Hujan Allah punya, bukan kita punya. Sebab tu kita bila orang tak hujan, kita akan sembahyang sunat minta hujan. Ya, pergi padang. Ramai-ramai bawa kambing, bawa itu, bawa ini, bawa ternakan, bawa anak-anak, bawa perempuan, bawa semua pergi ke padang tu minta Allah Ta'ala main hujan, minta hujan. Ya. Faham tak? Sebab yang akan bagi hujan tu Allah. Jangan sampai Allah tahan sebab perangai ataupun kesilapan kita. Ya. Sama lagi. Ya, solat mau cakap lah. Dah habis dah tu. Berapa ya? Ni tuan-tuan. Kemudian kita tengok sebuah nasihat yang diberikan oleh pengarang kitab ini. Begitu. Dia kata, katakanlah kepada orang-orang yang telah disibukkan dalam kehidupan dunia ini akan keteperdayaan keindahannya, ingatlah akan hari esok nanti ketika berada di hari kiamat, bahawa kecelakaan dan kemusnahan akan menanti mereka. Kita bina-bina ni tak lama lagi musnah. Bila hari kiamat? Tidak ada gunanya semua harta dan kekayaan yang telah mereka kumpulkan dunia itu
apabila sudah melewati batas yang dibenarkan. Kita himpun, besok mati. Jangan. Tak boleh guna lah. Orang lain yang guna. Ataupun dunia hancur. Apakah ia tidak mengingat akan hari yang dipanaskan segala harta kekayaan yang berupa emas dan perak di atas neraka Jahannam, lalu dengan harta itu diselar mukanya, lambung dan punggungnya. Rupa-rupanya segala harta kekayaan yang telah dikumpulkan dunia dahulu menyebabkan dia menerima siksaan yang berat. Ya. Segala emas dan perak dikumpulkan jadi barang tambang yang dipanaskan di atas neraka, lalu diselarkan dengannya akan badan pemiliknya supaya siksaan itu menjadi lebih berat. Ini kepada mereka yang langgar hukum Allah Ta'ala lah, yang taat insya-Allah. Ini yang tak mau dengar. Kemudian dibawa pula orang-orang yang terjauh dari petunjuk. Dahulunya berusaha mengumpulkan diri kepada kumpulan-kumpulan yang tidak punya cahaya yang mengikuti mereka, duduk sama orang-orang yang tidak boleh bawa kepada hidayah. Besok dikumpulkan orang-orang yang jauh petunjuk, duduk dengan orang-orang yang tidak boleh bawa kepada hidayah, bawa kesesatan. Sebab tu nak cari kawan, biar kawan yang boleh bawa ingat kepada Allah. Ya, jangan sampai besok dah mati, besok baru ingat. Tapi tuan-tuan alhamdulillah lah, ni bila mati barulah ingat nak jumpa Pak Imam, jumpa kona Pak Imam, kona tu Bilal. Itu boleh kenuri pula, barulah ingat Pak Imam. Lepas itu baru bintang surah saja. Lepas itu tak datang sampai bila-bila. Nak kenuri besok tahun depan datang balik. Itu cenekil nama. Cenekil kan? Itu cenekil. Tak senang lagi, tak mangai. Ada kepentingan baru datang. Sama lagi. Tuan-tuan tak faham, kau nak tanya orang Pondok 9. Banyak tu untungnya ada bola belakang. Kemudian mereka ini mengumpulkan diri kepada kumpulan-kumpulan yang tiada punya cahaya yang mengikuti diri mereka. Maka kerana itulah mereka dibawa ke Jahannam, lalu diselar kerana kepada mukanya, lambung dan punggung mereka. Sebab jika mereka ditemui oleh orang yang berhajat dari kaum fakir miskin, lalu dipersukarkan. Siapa disukarkan? Disukarkan, disusahkan orang miskin lagi. Mereka jadi marah. Kepada orang yang menadah tangan minta sesuatu mereka, dan jika orang itu berlembut kepadanya, dia akan mengatakan, baiklah, aku akan bantu mensyarat engkau buat begini, buat begini. Ada syarat pula. Sebab tu tuan-tuan, bila kita memberi ni, kita kena ingat jangan batalkan pemberian kita, pahala pemberian kita. Allah beritahu dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, sayang Allah Ta'ala, dia panggil lembut aja. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan menyebut-nyebut dan menyakitkan hati orang yang kamu tolong. Kalau saya tak tolong tu tak ada tu dah. Orang lain nongah dia pun nongah sakit hati. Teman-teman saya dia tak ada apa. Nampak? Jangan sakit hati. Dan yang kemudian dia nak selalu sebut, semana yang pesan oleh Dr. Al-Qarni, kitab La Tahzan. Kita buat kerja sesuatu bantuan, janganlah kerana ada hutang sebalik ini. Dan jangan mengharapkan terima kasih kepada orang. Buat kerana Allah. Kita buat kerja tu kerana Allah. Bantu kerana Allah. Bantu. Tapi itu simpan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ada fikir lagi. Sebab itulah di antara perkara yang kita kena ingat kejahatan kita ke orang, dan ingat kebaikan orang ke kita. Yang kita kena lupa, ingat. Yang kita lupa kebaikan kita ke orang, dan lupa kejahatan orang ke kita. Dah dia dah baik, dia tak surau dah okey dah, apa nak ingat lagi? Dah 20 tahun dia hal cerita lagi. Dah lah tu.
Sebab tu Allah sebut dalam Quran dalam surah Al Insan. Tak silap saya, innama nut'imukum liwajhillah. Kami bantu kamu tu adalah semata-mata kerana Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Saya tak minta apa pun jazaa, balasan, dan tak minta terima kasih. Terima kasihlah saya kerana saya telah memberi anda rakyat semua apa ni jalan tak tiga lain. Tak payah boleh dari sendiri kan. Terima kasih, jangan minta. Itu pesan Dr. Al-Qarni, dan itu juga pesan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya pahala yang ada sisi Allah itu tidak terhapus. Ya, besok takut nangis. Saya banyak baik-baik Allah, mau minta orang puji dah. Orang nak puji cukup dah tu. Itu di antara yang kita nak tengok tuan. Beritahu masuk waktu beritahu. Bolong ke ya? Nama lagi. Kemudian di antaranya lagi dia kata dia telah melupakan. Betul? Boleh tak insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
InsyaAllah sikit lagi ya. InsyaAllah kita sikit lagi. Kita dah 5 minit lagi, insyaAllah 5 minit. Sebab nak cover 5 bulan. 5 bulan tak ayu. Tapi kalau tuan-tuan nak tunggu pukul 10, tunggulah saya balik. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita tadi. Bagaimana nasihat penulis kitab ni mengatakan dia telah melupakan bahawa sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak, nescaya ia akan memberi kekayaan kepada orang yang memerlukan bantuan itu dan memiskinkan siapa yang menahan harta itu. Mereka tak lupa hikmah ketuhanan Maha Pencipta apabila memberikan orang itu menjadi kaya dan orang itu menjadi miskin. Kadang-kadang tengok orang kaya ada bodyguard apa semua, daya rebel apa semua, lah pakai sipar Jepun. Sebelum ni tak nampak surau masjid, dah pakai sipar Jepun baru nampak surau masjid. Ada hikmah itu. Sebaik kono, kalau tak langsung tak nampak. Contoh hikmah. Alangkah herannya betapa beratnya kesusahan orang ini nanti apabila dia himpit di dalam kuburnya. Ingatlah ketika diselar besok muka mereka dalam neraka Jahannam, badan mereka, tubuh badan mereka ni. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, kullama nadijat juluduhum badanna juludan wairahum liyazuqul azab. Apabila kulit tu hangus, Allah ganti kulit baru untuk dirasakan azab. Sebab kita ni hidup bukan kat sini je. Ini hanya tempat persinggahan sementara waktu. Sama lagi. Lalu semua harta ni akan diambil oleh para warisnya tanpa susah payah. Yang kojo panti tulang kita, waris so dapat timur sonang. Namun orang yang mengumpulkan harta kekayaan itu akan ditanya di hari kiamat, di mana dia memperoleh ke semua harta tersebut tadi lah. Ya, harta kekayaan itu di mana? Dan bagaimana ia memperolehnya pula? Jadi yang akan menerima kesusahannya ialah si pengumpulnya, manakala yang merasakan kenikmatannya ialah siapa yang mewarisinya. Kalau begitu, di mana agaknya perasaan para pengumpul harta kekayaan itu? Di mana akal mereka? Ingatlah di hari di mana diselar dengannya wajah mereka, lambung dan punggung mereka. Dah 2 kali sebut. Alangkah sedihnya jika anda melihat mereka menderita keseksaan dalam lubang neraka. Lubang neraka ni wallahu alam, satu ketika Nabi SAW duduk dengan sahabatnya, tiba-tiba bunyi dentum terlalu kuat. Lalu Rasulullah SAW tanya, tahukah kamu apa tu? Sahabatnya, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Itulah dia batu besar yang dicampak dalam lubang neraka semenjak 70 tahun dahulu. Ya, agak-agak 70 tahun macam mana dalam tuan, Allahu a'lam. Alangkah pedihnya jika anda melihat mereka dalam neraka jahim diberi minum dari air panas yang mengelegak, sedangkan mereka tidak sabar menanggung seksaan itu. Sudah tidak tertahan-tahan lagi rasa pedihnya, ingatlah di hari mana akan diselar wajah mereka, lambung mereka dan punggung mereka. Ayo dah kono pun cuma kono sikit aja. Allah bagi sakit lutut sikit, pengsan, masuk ICU 3 minggu. Sikit je. Itu pun masuk ICU. Nasib baik ada ICU. Ke akhirat tak ada ICU. Yang ada neraka dengan syurga ya. Kalau ada ICU boleh juga. Ni tak ada. Dua ya ada. Ketak ke neraka ke syurga. Sebab tu besok manusia dia terbahagi. Bila dia masuk kubur, dia mati, besok dia terbahagi bertiga. Sama ada awal syurga sampai akhir, ataupun awal neraka, lepas tu akhir masuk syurga, ataupun awal dulu, kini dan selamanya neraka. Pulang, pilihlah mana nak. Pemilihan terpulang kepada kita. Ya, jangan lupa angkat tangan, doa banyak Allah Taala. Neraka tu, syurga tu hak Allah Taala, neraka pun hak Allah Taala. Bukan kita punya. Boleh gitu-gitu ya. Kemudian kita tengok lagi.
Betapa banyak kali mereka sudah diingatkan mengenai hari ini ketika dahulu dunia, tapi malangnya tak ada seorang pun di antara mereka yang mau mendengar nasihat ini. Ini kata Perdana Kitab ni. Nasihat banyak ada. Jangan kok ngano. Betapa banyak kali diberitahu dari hal ancaman orang yang menahan zakat, orang yang melanggar perintah Allah, dan akibat orang yang enggan melaksanakan arahan Allah Subhanahu wa taala. Namun semua ingatan itu tidak berguna dan tidak dipedulikan sama sekali. Kota sekarang ni kita tengok sekarang ni apa pengkin yang macam-macam ada. Maning kepala kan. Kerja sosial itu hebat sekarang ni. Kita nak besarkan anak-anak di zaman sekarang ni cukup bimbang kita. Suasana yang ada cukup membimbangkan ibu bapa. Kadang-kadang hari ni okey, besok tak okey. Kadang-kadang suasana masyarakat keliling. Tapi insya-Allah mudah-mudahan kita minta pertolongan Allah Taala supaya jaga anak-anak kita. Sama lagi, sekarang semua harta kekayaan yang dikumpulkan itu tiba-tiba bertukar menjadi ular yang ganas, yang berkepala botak, gondol. Ini bukanlah tongkat Musa AS yang disebutkan seperti ular yang boleh berubah-ubah, tetapi ini adalah ular yang disediakan oleh Allah Ta'ala untuk mereka yang enggan mengeluarkan zakat. Dan juga ada riwayat yang mereka yang tidak mahu solat. Lu nampak solat, dia ada juga cerita ular Suja'ul Aqra. Orang Batak pun ada juga ular Suja'ul Aqra yang mana perjalanannya panjang, perjalanan sebulan. Tuan bayangkan kalau panjang, kalau naik ke terbang sebulan berapa panjang kan? Kalau naik ke terbang Allah alam sayup tu kan. Kubur itu kita tanah di alam barzah tu. Tengok tuan, kalau kita kata dia orang baik, luaslah. Alam barzah lebih besar daripada alam dunia. Tak cari cuba masuk. Cuba masuk. Tapi kalau nak masuk jangan balik. Sebab ada sahabat saya cerita, dia ada kawan dia ni cerita Allah alam lah. Dia kata dia pergi gali kubur lama tak nak naik. Dia kata tadi saya gali, kata saya nampak luas padang saya jalan. Dalam kubur terlalu padang tu jalan, itu kubur lama naik. Orang kata hilang gimana? Itu terpulanglah kepada masing-masing punya amalan. Jadi tuan-tuan, Isyak pun dah masuk pun tidak mengizinkan. Jadi tuan-tuan, apa yang kita baca pada malam ini, mudah-mudahan sedikit sebanyak memberi satu suntik motivasi untuk kita, satu suntikan semangat untuk kita berusaha memperbetulkan diri kita kalau ada kesilapan, menyempurnakan kecacatan yang ada pada diri kita kalau ada cacat, menyempurnakan kekurangan kita kalau ada kurang. Ayo, insya-Allah kita bina pelan-pelan, buat bekalan, tambah hari-hari bekalan kita untuk balik ke sana. Sini insya-Allah cukup dah kot. Kita dah ada rumah, dah ada setakat mana kita boleh makan, tetapi nak balik sana tu, apa yang kita dah buat? Kamu kita yang penghujung-hujung dah pencen dah. Banyak yang dah pencen. Saya lepas ni banyak pencen ni. Cuma belum pencen hidup lagi. Pencen kerja dah ada. Pencen hidup belum. Pencen hidup ni Allah alam lah siapa dulu. Mungkin orang muda dulu, mungkin orang tua dulu. Tapi kalau segi adatnya, tuan-tuan lah dulu selamat sikit. Jadi mudah lagi. Jadi tuan-tuan dekat keluar malam ni, saya minta maaf lah. Mudah insya-Allah Allah beri kekuatan kepada kita untuk kita jadi hamba Allah yang saleh, yang taat dan takwa kepada Allah insya-Allah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, sinarilah hati kami ini dengan cahaya iman, dengan cahaya Islam, dengan cahaya hidayah, sebagaimana Engkau menyinari bumi dan langit ini dengan cahaya matahari-Mu selama-lamanya. Ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, hidupkanlah kami. Ya Allah ya Tuhan kami,
Sihatkanlah tubuh badan kami ya Allah, sihatkanlah pendengaran kami ya Allah, dan juga sihatkanlah penglihatan kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, hidupkanlah kami sebagaimana hidupnya para ulama yang bertakwa dan beramal dengan ilmunya, dan matikanlah kami ya Allah sebagaimana matinya para syuhada yang memperjuang dan mempertahankan agama ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam keadaan beriman, dan matikan juga kami dalam keadaan beriman. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan untuk kami beramal dengan ilmu kami ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk kami melaksanakan segala perintah ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk kami meninggalkan segala larangan dan tegahan ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan ini perhimpunan yang Kau rahmati dan berkasihi ya Allah. Jadikanlah perpisahan lepas ini perpisahan yang Kau berkati dan Kau ampuni ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bersihkanlah hati kami daripada sifat-sifat yang keji ya Allah, dan penuhlah hati kami dengan sifat-sifat yang terpuji. Ya Allah Tuhan kami, bantulah para pejuang Islam ya Allah, di mana sahaja mereka berada dan di zaman mana sahaja mereka berada, dalam memperjuangkan dan mempertahankan agama ya Allah, dan hancurlah musuh-musuh Islam dengan sehancur-hancurnya ya Allah. Hancurkanlah musuh-musuh Islam dengan sehancur-hancurnya ya Allah. Hancurkanlah musuh-musuh Islam dengan sehancur-hancurnya ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami daripada azab api neraka ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu menahan siksa api neraka ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu menahan siksa api neraka ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu menahan siksa api neraka ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, terimalah doa kami, terimalah permintaan kami, terimalah permohonan kami, terimalah rintihan dan rayuan kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa anak-anak dan isteri kami, dosa para suami, dosa para jiran kami, dosa para sahabat kami, dosa kaum kerabat kami, dosa adik-beradik kami, dosa para guru kami, dosa orang-orang yang berhak ke atas kami, sama ada dosa terdahulu, terkini dan selamanya, dosa kecil maupun dosa besar, dosa yang tersembunyi maupun dosa yang nyata, dosa yang sengaja maupun dosa yang tak sengaja kami lakukan ya Allah. Dan juga ampunlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kasihanilah serta rahmatilah keduanya Allah. Kasihanilah serta rahmatilah keduanya Allah. Kasihanilah serta rahmatilah keduanya Allah, sebagaimana mereka mengasihi dan juga merahmati kami semenjak kami kecil. Sesungguhnya Engkau Maha Mengampun lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya Engkau Maha Mengampun lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya Engkau Maha Mengampun lagi Maha Mengasihani. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.